Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih yang bahagia Tuan Imam, yang dihormati Tuan Haji Razaki, pengusi Masjid Al-Muttaqin Kepong, saf-saf pimpinan masjid, para asatizah, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersua pada malam ini. Kita dapat bersama, dapat berkenal mesra. Moga-moga perkongsian yang hendak saya sampaikan pada malam ini ada manfaat, ada faedah yang boleh kita dapat. Seterusnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin kerana sudi jemput saya untuk sama-sama membincangkan satu topik yang pada saat ini merupakan satu isu yang besar. Kita dah tak cara lagi dah, tak bimbang sangat dah berkenaan dengan isu-isu jenayah-jenayah yang berat itu. Alhamdulillah, di Terengganu ini jenayah-jenayah besar ini agak terpencil lah. Kes bunuh jarang sekali kita dengar, kan? Kes rompak sama juga. Kes kongsi gelap adalah dulu awal-awal pertengahan sebelum dan selepas raya baru ni ada. Yang viral pun semalam, kes seorang wanita kena tikam, kan, dekat seberang taki, dekat kedai Dobi, kan. Itu kes jenayah lah. Tapi sebenarnya tidak membimbangkan kita sangat, sebab kes-kes ini memang dalam pengetahuan pihak polis. Maksudnya pihak polis sendiri pun dia punya pencegahan dia tu, dia punya kaedah dia tu terbaik. Kita tak dengar, jarang lah kita dengar, kan. Tapi apa yang sekarang ni membimbangkan bukan saja di negeri Terengganu, tapi di seluruh Malaysia ini, seluruh negara kita ini adalah berkenaan dengan jenayah scammer, penipuan. Tak kira lah sama ada online ke, secara bersemuka ke, apa ke, tak kira. Banyak sangat sekarang ni. Yang scammer online-nya, okey, insya-Allah kita akan bincangkan pada malam ini. Scammer yang bersifat, kalau istilah saya selalu sebut scammer Islamik. Ini tajuk lain lah kot. Scammer Islamik, macam mana penipu ini menggunakan agama. Insya-Allah nanti tajuk lain. Alhamdulillah, pada hari ini bersempena dengan bulan Maulidur Rasul, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak masjid kerana sudi menganjurkan program atau memanggil penceramah yang bukan bidang agama secara khusus. Sekali-sekala kita kena buat gitu. Mungkin bulan ni panggil peguam, bulan depan kita panggil doktor. Ni ramai ni sahabat-sahabat kita ni, tak kira lah usia, kan, tak pasal-pasal sedap-sedap ni buk rebah, rupanya serangan jantung. Lepas tu kita nak buat apa mana? Dalam masjid ni tengok saja, ji ngucap ji gitu saja. Tak, ada kaedah dia.
Jadi ada manfaat juga kita kena panggil doktor. Kan? Tak apalah, lepas-lepas ni kita sembanglah macam mana. Cuma tuan-tuan, dalam bulan Maulidur Rasul ini, Maulid Nabi ni, biasanya kita ada program, mana-mana masjid surah lah, dia ada program 3an. Program 3an. Alhamdulillah pada malam ini ada program an yang pertama, iaitu syarahan. Malam ni syarahan ya. InsyaAllah walaupun syarahan, kita nak buka jugalah. Kek Gi kalau ada masa, kita bukalah 1-2 soalan. Untuk kod-kod lah, ada tiba-tiba terfikir macam mana nak buat, apa berlaku kan. Boleh kita akan buka soalan. An yang kedua adalah marhaban. Ini baru ni mungkinlah geng-geng muslimat ini pergi rumah ke rumah ke, di masjid kita ke, sambil-sambil kita berarak, itu ada marhaban. Dan yang ketiga, program 3an yang ketiga ni adalah makan-makan. Malam ni ada makan tak? Ada makan kat rumah masing-masing ya. Okey. Tuan-tuan, tajuk yang diamanahkan pada saya adalah berkenaan dengan bahana keldai akaun. Okey. Cuma saya nak bawa satu cerita lah sebelum kita pergi kepada pengisian kita secara spesifik. Saya nak bawa tuan-tuan pada satu kisah. Pada satu kisah yang berlaku sikit masa dulu. Seorang sahabat kita lah, saya panggil dia Pak Cik juga lah. Seorang yang dah berusia, bagaimana dia ditahan pihak berkuasa kerana dia telah terlibat menjadi keldai akaun. Cerita dia gini. Dia ni kita sebutlah lebih kurang dalam umur 62. 62, dia ada seorang kawan lah. Baik kawan dia ni. Kawan dia satu hari tu tanya, Mak, demo tak dapat BRIM ke? BRIM ni cerita dulu bukan zaman post 2018. Kiralah maknanya cerita pasal mendapat bantuan. Kisah ini memang BRIM. Okey, Mak, mu dak tambah ambil BRIM ke? Dia kata, boleh ke? Aku tak tahu gini. Aku buat belaka. Mu bagilah belaka, bagilah nombor IC, kemudian nombor telefon, kita buat. Jadi kita panggil lah nama sahabat kita tadi ni Pok Jak. Razak kan. Pok Jak kata, tak apa Mak, aku buat belaka. Aku ada geng. Tak apa, kita memang kumpulkan mana-mana individu yang layak dapat, tapi tak dapat, kita akan ejah buat. Syaratnya bagi je lah IC tu, kita buat belaka. Jadi ni Pak Mak ni tadi, okey lah, kawan, bukan orang lain, kawan sekampung dia juga. Pagi-pagi jemaat tu minum air dulu kan. Minggu ni aku belanja mu, minggu depan mu belanja aku. Jadi dia pun builah dia punya IC. Bila dah bagi IC, Pok Jak ni buat apa? Dia bagi pada kawan dia pula. Apa kawan ni buat? Kawan ni kata, okey, Pok Mak ni dia tak ada akaun kat sini ni. Dia kena buka akaun bank sekian-sekian pula. Contoh, Pok Mak dah ada dah akaun Palerima. Saya tak nak sebut lah kan, sebab dia tak taja program kita malam ni nak. Jadi dia kata kena buka akaun lain pula. Dia sebutlah akaun dia warna merah ke, warna kelabu ke, apalah dia kena buat. Maksudnya Pok Jak ni tadi kena khabar ke Pok Mak, Mak mu kena buka akaun bank pula. Buat apa? Ini memang syarat dia untuk dapat dana ini, bantuan ini, dia kena buka satu akaun baru. Lepas buka tu kena buat ATM pula. Apa kena mengena buka akaun? Dak, itu syarat dia. Mu nak tak? Nak lah tak? 500 tak? Kalau seorang dewasa 500 rasanya. Saya pun tak tahulah kan. Tapi kita ambil lah RM500 untuk bantuan BRIM tadi tu. Jadi tanpa usul periksa, tanpa banyak tanya, dah kawan kan, sama-sama sekolah, sama-sama nikah, sama boleh anak,
Kan? Takkanlah dia nak kelentong kita. Kan? Jadi dia pun bagilah. Bagi, kemudian Pok Jad dengan kawan-kawan dia tadi ni buat apa? Bukalah akaun. Dah buka akaun, dia pergi sendiri bank. Sebab nak buka akaun, kita tak boleh main wakil. Nak buka akaun, nak tutup akaun, tak boleh wakil. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah kita ni ada mak ke ayah ke hak uzur, kan? Dia kata, Kek Gi kalau mak mati, ambil lah duit dalam tu. Adalah tak banyak 10,000. Anak ada 10 orang ni. Dah kena nak buat? Nak tunggu mak mati dulu baru pergi keluar dengan duit ke? Boleh. Tapi apa berlaku? Payah. Bank tak akan keluarkan duit kecuali kita dapat perintah pentadbir. Kena buat tarekah dulu. Kalau siapa hak berduit tu pergi minta perintah di mahkamah tinggi dulu. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni Pok Mat tadi ni kena pergi sendiri ke bank. Pergi ke bank, khabar ke pegawai bank tu kita nak buka akaun. Ni borang kita ni dah sedia dah. Kita nak tengeh cap jari dengan sign je. Buat belaka, selesai, dapatlah akaun. Kemudian dapatlah kad ATM. Dek tadi kerana syarat dia, Pok Jad kata mu kena beri aku ni sebab tim ni dia nak ubah di gana-gana lah, adalah benda ni kita teknikal kita tak tahu, kita orang kampung, dia kata. Bagilah, bagi. Tak lama lepas tu apa yang berlaku? Pok Mat kena tahan pihak polis. Dok pasal kan? Sebab apa? Sebab polis kata akaun Pok Mat ni telah digunakan oleh scammer untuk menipu 3 orang mangsa dan jumlahnya tak banyak, 120,000. Tuan-tuan bayanglah. Tadi Pok Mat dijanjikan 500 bantuan. Dapat tak rasanya? Tak dapat. Pertama tak dapat. Maknanya dia kena lebon juga dengan member dia. Aduh, hai. Orang kata berpatah arang lah dia dengan Pok Jad tu. Kan? Tapi nak buat gana. Tapi isunya bila sampai kat kita, pertama Pok Mat ni terpaksalah tanyakan kita, tanya sahabat-sahabat peguam ini, mana nak buat ni? Kita kena tahan dah. Maksudnya pertama polis panggil kita, record statement, lepas tu nak ditahan reman. Bayang 62 nak duduk dalam lokap lagi, mana? Kan? Tapi atas dasar sebab dia ni tak kena reman lah, tapi kena tuduh juga. Tuduh di bawah seksyen berapa? Seksyen 424. Kek Gi saya ceritakan apa kandungan seksyen 424 tadi tu. 424 kanun kesiksaan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tengok juga kan, rasa macam sedih pun ada juga, kesian pun ada juga. Pok Mat ni duk ngadu kita ni tak tahulah, aku nak buat gana dah lagi. Kena lebon dah ni. Lebon saja tak apa, tapi kena turun naik mahkamah, itulah tak tahan tu. Kalau lantik peguam, kalau kes 424, kalau tak ada 20,000 tak usah saya lah. Kalau kes-kes lain tu gagah lagi. Seksyen 424 ni penjara tak lebih 10 tahun, tak kurang 2 tahun, tak lebih 10 tahun. Maksudnya kalau sabit kesalahan 2 tahun confirm duduk dalam. Kan? Jadi kalau tanya peguam macam mana nak lepaskan kawan ni, sebab ada pemenjaraan, kes dia mahal sikit lah. Kalau setakat denda gagah lagi. Dah. Okey. Jadi bila tanya Pok Cik ni, itulah barulah dia cerita macam mana dia percaya sangat ke kawan dia ni, Pok Jad ni, burilah segala-galanya. Dan kita pun macam kalau sekali dengar pun macam geram ke tak? Geram ke Pok Jad pun satu hal, hak paling kita geram ke scammer tu. Tapi nak sebutnya, kalaulah tak ada Pok Mat ni, scammer ni tak wujud. Percaya tak saya? Kalaulah tak ada orang yang sudi memberikan akaun dia, kad ATM dia, maknanya tak akan ada scammer.
Sebab scammer ni dia tak boleh nak buat kerja dia tanpa ada akaun. Tak cerdik lah. Bodoh lah scammer tu. Kalau dia nak scam orang, pakai akaun number dia. Tak cerdik. Contohlah ada orang hack Telegram Tok Imam. Lepas subuh Tok Imam WhatsApp semua jemaah kita, khabar ia pergi ke Sabah, sangkut dekat KK, Kota Kinabalu, dekat airport. Sebab dia dah declare ada benda lah, dia kena denda 2,000. Jadi mintalah kawan-kawan tolonglah, siapa-siapa boleh tolong tak bagi saya 300. 3 orang 10 orang 3,000 jadilah kan, 300 je. Dia minta kat pengurusi, dia minta kat bila, dia minta kat ketua kampung, semua lah sebut jemaah. Kita ni pun percaya ni. Kita tahu nama Tok Imam kita ni Haji Hamzah. Dah berapa pula nama ke Dewi Kencana pula. Dah kita tanya pula, Ji berapa pula ni? Nama siapa? Oh ni anak buah saya dekat Sabah, kena bui. Kita pun tanpa usul paksa kita bui. Rasa-rasa kalaulah Tok Imam tu yang nak scam orang, dia letak nama akaun dia tak? Tak. Jadi maksud kita sekarang ni, scammer ni dia tak akan bergerak dan tak akan berjaya kalau akaun bank tak ada. Tak ada dah akaun bank, habis lah. Dia tak boleh buat kerja dia. Tapi apa yang berlaku? Banyak lagi. Okay. So itu pengenalan lah. Sekarang ni topik kita, perbincangan kita adalah berkenaan dengan keldai akaun. Kalau kita berbalik, kalau kita rujuk pada kes Pok Mat tadi ni, maksudnya Pok Mat itulah keldai akaun. Dah buat apa pula siang ke Pok Mat, kita panggil keldai pula kan? Dah buat apa keldai akaun? Sebab dia akan mengikut apa sahaja yang tuan dia suruh. Kan kita tengok keldai kan kan, ikut je. Badan dia pun kecil je, macam anak lembu. Tapi tengok bebanan hak dia bawa berapa banyak, beg kiri kanan. Bila jalan tu bunyi dia kan, ikut je, naik bukit, turun bukit, masuk paya. Tak sama dengan kuda kan. Kuda lain sikit, tak kenal siapa hak naik dia terajang je. Tapi kalau keldai ni dia ikut je. Maksudnya keldai akaun ini, pemilik akaun yang telah menyalahgunakan atau memberikan keizinan untuk akaun dia digunakan bagi tujuan jenayah. Itu je. Habis kalau bagi saja tak ada ketujuan jenayah, boleh ke? Tak boleh juga. Salah juga. Tapi untuk jadi keldai akaun, pertama kena ada akaun, dan akaun itu digunakan untuk tujuan jenayah. Dalam kes ini Pok Mat tahu ke tak akaun dia digunakan? Tak tahu. Dah macam mana pula? Dah adil lah apa undang-undang kat Malaysia ni. Dah acik lah. Pok Mat tak tahu menahu tapi kena tindakan. Scammer berleluasa. Dia tipu orang macam kes tadi tu. Dia boleh tipu 3 orang 120,000. Maknanya seorang mangsa 40,000. Pok Mat scam pun tak boleh. Tapi hak yang kena mengadap, kena pergi mahkamah, mungkin disabitkan kesalahan siapa? Pok Mat. Pok Jak kena Pok Jak. Pok Jak tembul lari dah. Kalau kena igat sekali pun tak boleh nak buat apa pun. Sebab nak kata benda, apa kesalahan yang kita nak letak pada Pok Jak tadi tu? Tak ada. Dia hanya mendorong Pok Mat untuk beri akaun dia saja. Dia pun tak tahu. Payahlah untuk dekat. Buang masa je. Jadi dia boleh tembul lari je. Hak yang masalah sekarang ni Pok Mat. Jadi berbalik kepada tajuk kita, keldai akaun tadi tu, akaun yang digunakan untuk tujuan jenayah. Dah. Persoalan yang timbul, guana pula ni, macam mana pula
akaun kita ni boleh ada dekat pihak ketiga. Hamba dah rajin beri. Ni kad ATM, hamba ada 3 kad ATM dalam dompet ni. 3 ada sini. Macam mana akaun hamba kena guna? Ada pihak ketiga yang guna. Macam mana pula? Ini yang kita nak kena hati-hati dan kita kena elakkan. Yang pertama, tuan punya akaun tadi tu dia serah atau beri pinjam. Kalau kita tengok balik pada kes Pok Mat tadi tu, maksudnya dia jatuh kepada kategori yang pertama. Dia serahkan akaun bank dia, kad ATM dia. Bukan hanya kad ATM, PIN number pun diberi. Sebab scammer ni dia tak akan dapat buat sesuatu pada akaun kita, melainkan kita bagi pertama kad ATM berserta dengan PIN number kepada kad ATM. Yang itu kalau dia dapat, jackpot, selesai. Kalau dia dapat kad saja, susah je nak buat. Melainkan orang tu tak cerdik, dia tulis kat belakang kad ni nombor. Itu tak cerdik. Ataupun dalam dompet dia ada kertas hak tulis nombor PIN. Jam. Dompet hilang, habis semua. Sebab tu bila dompet hilang, secara automatik duit kat gigi hilang lah. Sebab ada orang yang tak jujur, ambil kad dia, cepat-cepat pergi bank, terus. Learning ni tak payah tunggu bank yang sama. Kan? Bayar seria-seria. Janji aku boleh dapat. Tengok-tengok ada 4,000. 4,000 keluar kejap lagi 1,500, kejap lagi 1,500, 3,000. Jadi lah. Esok pula. Dengan harapan dia tak buat report pulih. Kalau dah buat report pulih, maksudnya kemungkinan besar bank boleh block dulu. Maknanya tak boleh dah. Siapa-siapa yang dapat kad tadi tu dah tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Okay. Itu yang pertama, serah atau beri pinjam. Ada juga orang yang beri pinjam. Mana pula ni? Okey, pertama, ada situasi bila mana adalah kawan kita, anak beranak kita, ya khabar, dia nak buat bisnes, nak buat pinjaman bank. Tapi syarat dia kena ada akaun bank itu sendiri. Contoh Palerima tadi tu, dia kena ada akaun bank Palerima. Dia tak ada. Jadi gilah kat kita, Pok Long, hamba ni nak niaga ni, bolehlah ingat nak buat pinjaman sikit kat bank tu. 200,000. Tapi syaratnya hamba kena ada akaun Palerima. Hamba tak ada, boleh tak? Nak buka, bukan dia. Kalau untuk perniagaan ke apa ke, 1,000 nak buka akaun ni. Bukan main 10 ya, 1,000. Boleh tak Pok Long? Kita ni pun hak baik ngak ni, anak buah kan, nak niaga. Tak apalah, buyah. Berapa hari ni? 3 hari boleh kot. Syarat je kita nak ambil gambar, buat gitu, buat gini. Lepas tu kita bui. Sama juga. Lepas tu scammer ni buat apa? Kalau kita online, macam tadi kan kita kata kad 3 keping, tapi kita tak rajin beri pada orang. Tapi pernah tak kita share maklumat online banking kita pada orang lain? Mesti ada. Mesti ada. Sebab kadang-kadang dia ada link. Kan, macam tadi orang nega tadi tu, dia kata okey, ayah Long, tolong Pok Long, bagilah nanti isi link ni. Dia pun bagi link, kawan ni pun isilah segala konon-konon kehendak daripada pihak bank. Dia kata ini requirement, keperluan, peraturan yang dibuat oleh bank negara. Kena buat gini. Jadi kawan ni pun kena isilah, isi. Kalau online bank, apa yang wajib, yang perlu dia orang dapat dan kita tak boleh bagi? Username. Okey? Apa kita kata, nama pengguna, username lah. Letaklah benda-benda hak kita punya, jangan bagi. Kedua apa dia? Password. Ketiga apa dia? Nombor telefon.
Tiga benda ni kalau kita serahkan kepada pihak ketiga, alamat duit kita kosong. Kalau tadi ATM card tu sekali pengeluaran 1,500. Lepas tu kita boleh set limit. Kalau online tuan-tuan, kalau dia boleh access, dia dah ada username, kemudian dia dah ada password, dia boleh increasekan kita punya limit. Pertama dia buat. Dia akan buat apa? Dia akan tukar OTP dulu, nombor telefon. Daripada nombor kita, ditukar nama dia. Sebab itu, kalau siapa-siapa yang biasa dengan online banking, tiba-tiba dia tak dapat notifikasi daripada pihak bank, cek akaun dia. Sama ada dia masih ada kontrol ataupun tidak. Kebiasaannya, kalaulah selama ni dia tiap-tiap hari kalau orang masuk duit kan ada keluar ting-ting, loceng, khabar kan, ada fund masuk, lepas tu fund keluar, minta pengesahan, tiba-tiba hari tu tak jumpa, tak ada, pelik. Kalau begitu maksudnya kemungkinan besar akaun dia telah digodam. Dia bukan godam sebenarnya, dia bukan hack ni, memang dibui, orang tu ambil, dia take over. Itu yang pertama, serah atau beri pinjam. Yang kedua, ada juga kita ini, pemilik akaun ni sendiri dia jual atau sewa akaun bank dia. Tak percaya, dalam social media kita, tuan-tuan cek lah, ada tak sewa ATM card? Cuba cari. Ada. Banyak iklan-iklan yang menawarkan duit dengan hanya pinjamkan kad ATM saja. Dia bagilah 500 bulan satu kad. Kalau ada 2 kad 1,000. Bayanglah kalau kita ni payah nak dapat kerja kan, ataupun dah pencen saja-saja, tiba-tiba ada orang nak bagi 500, syaratnya bagi pinjam. Kita serahkan kad ATM kita, kita serahkan online banking kita. Sebab biasa kalau sewa ni dia tak akan guna online banking. Sebab online banking boleh track, kan, kita tahu ke mana dia pergi. Sebab itu tuan-tuan, scammer ini dia akan gunakan CDM. Kebanyakannya CDM, cash deposit taking. Kalau kita, sekarang ni kita sembang cerita bab keledai akaun. Kalau kita kena scam, kalau kita kena scam, orang suruh katalah dia dari custom, dia jadi pos daripada mahkamah, suruh bayar apa semua, dia suruh pergi CDM, tolong transfer ke akaun ini. Dia tak akan, kalau kita kata tak apalah saya transfer, saya sibuk ni, saya nak transfer boleh? Tak boleh. Awak kena pergi ke ATM terdekat, kena buat cash deposit, masuk duit. Sebab apa? Kek kita cerita sebab apa. Maksudnya yang kedua tadi itu sewa dan jual. Ada orang dek kerana nak kejar 500 sebulan satu kad, dia sanggup sewa. Dia tak tahu, asal-asalnya dia tak tahu, ataupun kadang-kadang pura-pura tak tahu. Ada mangsa yang bila kita tanya hak yang akaun ni, keledai akaun ni, bila kita tanya dia, dah buat apa beri? Saya masa tu terdesak sangat tuan. Bila ada orang nak bagi 500, saya ada 3 kad 1,500 tuan. Saya kerja pun 1,000 je. Orang nak beri saya 1,500 lagi, 2,000 dah. 1,500 campur 1,100, dah berapa dah? 2,600 dah bah. Siapa nak beri? Hamba tak buat apa-apa pun. Mana kita tahu dia nak buat kerja tak comel, kerja jenayah. Dia tak khabar kita. Memanglah orang nak buat jahat ada dia khabar. Pencuri nak masuk rumah kita, Assalamualaikum, hamba ni datang nak curi, ada tak? Bodoh lah, kena pelangkung je, dah pasal je kan. Orang hak jahat juga dia takkan cakap lah kena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beri sewa, jual atau sewa. Kemudian yang ketiga, ada juga
macam mana mangsa itu, pemilik akaun itu menjadi keldai akaun kerana dia terima tawaran kerja. Tawaran kerja macam mana? Okey, dia kata gini, nak tak satu pekerjaan awak tak payah buat apa-apa. Awak hanya perlu bayar duit kepada pihak ketiga sahaja. Maksudnya sekarang ni dia kata, saya ni syarikat, saya jual barang. Barang saya sekitar 5 ke 10 ribu. Tengok pada produk saya lah. Ada yang 5 ribu, 599, ada yang 6999. Kan? Senang katalah 5 sampai 10. Kerja awak hanya bayar kepada pihak ketiga sahaja. Vendor kita, pembekal kita. Jadi saya akan arahkan lah. Dan setiap transaksi yang awak buat, kita akan bagi 10 ke 20%. Besar tak? Besar, 10%. Kalaulah kita kata barang yang kita nak kena bayar itu 10 ribu. 10 ribu, 10%, 10% apa? 1,000. Tak pasal-pasal je. Tapi maksudnya kita kena ikut arahan dia. Dia kata, okey, Pak Zang kena hantar transfer duit 10 ribu ke akaun hak ni A. Kita pun transfer. Okey, KG kena transfer pula ke akaun C 9 ribu. Transfer dah 19 ribu. Lepas tu dikira macam mana profit nanti? Nanti dah selesai, dalam masa 3 hari kita akan bayar balik. Maksudnya kita bayar balik jumlah tadi tu 19,000 termasuk dengan 1,900 komisen kita. Kena pula dalam akaun kita banyak duit. Adalah 300,000. Setakat nak bayar 30,000 tu apalah sangat, kan? Dan bila kita congok-congok balik, 30,000 kita keluar, dapat 3,000. Tak ada buat benda-benda ni. 30,000 pun dijamin dia pulang balik. Kemudian 3,000 tadi pun kita dapat sebagai keuntungan kita. Wow. Kan? Untung ni. Jadi kita pun buat, terimalah cadangan dia tu. Dan akhirnya rupa-rupanya duit yang kita masukkan tadi tu, okey, adalah duit penipuan. Maksudnya dia arahkan kita, jadi dah tipu dah orang lain. Dia dah tipu orang lain, kita kena. Kadang-kadang yang ini, pekerjaan ni dia 2 kali kena. Kalau yang 1 dengan 2 tu, pertama dia serah apa semua, kadang-kadang dia tak rugi duit. Sama juga dengan orang jual. Kemungkinan dia akan dapat keuntungan sedikit. Tapi biasanya ada beza kalau kita ditahan dan kita didapati terima apa-apa habuan yang diberikan oleh scammer tadi tu, tokek kepada keldai akaun tadi ni, masak kita, payah kita. Kalau kita ngaku salah pun denda pun tinggi. Kalau kita tak ngaku salah pun memang kena lawan sampai habis. So habis modal kita, kan? Tapi kalau yang tadi, yang ketiga, kategori ketiga, bila kita terima kerja tadi tu, kita akan kerugian pertama, duit kita dulu keluar 30,000. Lepas tu dah lah rugi 30,000, kena tangkap pula sebab menjadi keldai akaun. So 3 ni usahlah tanya nanti. Kalau lah katakan ada orang kata saya kena aniaya ni boh, tak pernah tak rajin, saya rajin beri pun pada orang. Ataupun dia kata saya kena pukau ni tuan. Seingat saya tak pernah. Tapi saya ingat saya jumpa dia, lepas tu dia bawa saya begini, gini. Apa yang dia khabar gitu tu tak usah percaya. Dia tak ada istilah kena pukau, dia tak ada istilah diperdaya ke apa, tak. Dia mesti ada sebab. Supaya juga ada satu kes seorang gadis, seorang wanita lah, kita panggil seorang wanita lah. Kita tanya dia macam mana dia boleh buat ni, macam mana dia ni cerdik, orang ngaji tinggi juga, kerja sedap juga.
Tapi macam mana dia boleh bagi kad ATM dia kepada orang lain? Kita tanya juga, mu bagi tak? Mu jumpa tak? Puan jumpa tak orang ni? Tak jumpa. Habis kenapa? Baru dia cerita apa tahu? Dia terlibat dengan love scam. Dia jumpalah lelaki ni, mungkin desperate sangat kot, kan? Jadi mungkinlah kadang-kadang terjerumus jugalah. Kadang-kadang hak lelaki ni gatal juga kan, minta gambar tak senonoh. Dek kerana dia sayang kat lelaki ni, tak jumpa lagi ni. Tapi dek kerana, yelah biasa orang gini ni, dia akan kata dia ni kerja dekat offshore, kerja oil and gas, kerja kat overseas, duit banyak, kayak gini nak balik ni, kerja kat UAE, kat Qatar, kat Dubai, nak balik kayak gini, nak beli hadiah banyak-banyak ni. I love you, you love me, selamat pagi sayang, selamat malam sayang. Dia cair. Cair sayang-sayang boleh tak? Saya nak tengok gambar awak sekeping, tak berbaju. Jadi dia pun bagi. Pertama, orang ni, hak jahat tadi ni, lelaki ni kata, sekarang ni kalau mu tak nak gambar mu tersebar, bagi kad ATM saja. Itu je. Dia tak minta duit. Jadi dia terpaksa bagi sebab malulah kan. Guanalah. Ini tak usah ceritalah gambar yang tak senonoh. Gambar hak macam kita ni, hak biasa perempuan ni bertudung ni, tiba-tiba adalah gambar tak bertudung nak disebarkan. Malu Lepas tu kita fikir balik, orang ni bukan minta 10,000, 20,000. Kalau minta duit, aku payah juga nak cari ni, kan? Dia minta kad ATM je untuk dia buat, dia pinjamlah sekejap, sayang kan? So tuan-tuan, para suami, para ayahanda ni, tolong semak anak-anak rumah kita sendiri pun. Janganlah terlibat. Ni anak-anak banyak juga ni, cerita-cerita ni, kisah-kisah yang anak dara kita terperangkap. Kena benda macam ni sian lah, kan? So memang bahana dia tu. Jangan. Sebab kita, selagi kita boleh kontrol, kita boleh kontrol. Sebab tuan-tuan, menjadi satu kesalahan untuk kita serahkan kad ATM kita ni kepada pihak lain, hatta pihak berkuasa sendiri. Contoh, dalam telefon dia kata, Encik Ahmad, kamu dalam siasatan polis kerana terlibat dengan kesalahan langgar lari. Langgar kat mana? Di Sandakan, Sabah. Okey, untuk selesaikan kes ini, kalau kamu tak nak datang ke Sandakan, kamu kena bayar denda. Denda sebanyak 2,500. Jadi kita pun tanpa usul periksa kena bayar lah, kan? Takkanlah kita nak pergi ke Sabah tu, ke Sandakan tu, kan? Jadi dia kata gini, dalam telefon ni, saya sarjan, saya inspektor, gini, awak bagi nombor akaun apa semua ni, saya nak semak, supaya nanti kita boleh tengoklah. Kalau duit awak banyak, susahlah awak nak dapat pengurangan, kan? Kalau duit awak sikit, okey, kita boleh adjust, awak kena bayar 1,000 saja. Jadi kita ni pun bagi. Tak boleh. Sebab tuan-tuan, pertama, pihak berkuasa ni dia tak boleh buat siasatan melalui telefon. Betul tak? Kalaulah jadi isu-isu, apa-apalah kita gaduh ke, bertumbuk ke, jadi saksi pergaduhan kat kedai kopi ke, apa boleh buat? Halo, ini Haji Ahmad ke? Okey, saya inspektor sekian-sekian. Boleh tak datang ke IPD, ke balai sekian-sekian petang ni untuk ambil statement? Itu je. Tak usahlah kita tanya kenapa ni tuan. Datang saja untuk bantu siasatan. Boleh tak kita selesaikan? Pihak polis dia tak akan selesaikan melalui telefon. Kalaulah contoh, kita kebetulan hari itu kita berada di Kuala Lumpur, kita menjalani rawatan, mak kita ke, tok tua kita ke, ada rawatan di IJN, kita tak boleh balik ke Terengganu serta-merta. Apa boleh buat? Okey, Haji, kita perlukan Haji, saya akan hantar anggota untuk ambil keterangan Haji di IJN. Dia boleh buat. Tak payah tunggu telefon. Bohong je semua tu. Mana ada orang main telefon belaka, kita pun tak kenal dia.
Kan kalau siapa-siapa yang rajin pernah kena scam kan, orang telefon, dia kata saya sarjan itu, sarjan ini. Sarjan, kaki tangan kerajaan, nama bangsa asing, pelat, masya-Allah. Tuan-tuan nak jadi penjawat awam, tak kira bahasa Melayu mesti fasih. Tak fasih tak payahlah, tapi kebanyakannya tak fasih langsung. Siap ada slang lagi. Maksudnya scammer lah tu. Tapi kita ni sebab tak tahu, layan je lah, takut je lah. Kita hari Jumaat, mahkamah Kedah telefon kita, suruh bayar denda. Agak-agak Terengganu dengan Kedah sama je, Jumaat cuti. Betul tak? Mana ada mahkamah buka hari Jumaat kalau di negeri tu? Kalau Selangor, Kuala Lumpur, Pahang lain lah. Itu pun dah tahu. Tapi ramai tak orang kena? Ramai. Sebab tak tahu, takut. Siap dia tanya lagi, okey pakcik dengan siapa ni? Saya seorang je kat rumah ni. Kek Gi mat saya balik. Tak apa, macam ni, boleh tak pakcik pergi tempat tersembunyi? Sebab ini dalam siasatan, ini rakaman. Rakaman untuk siasatan. Tak ada, kita tak nak ada gangguan. Kalau tak nanti kita boleh charge pakcik kerana mengganggu penjawat awam. Kita pun masya-Allah. Betul tak? Tak tahu ni. Hatta anak kita pulih pun, anak kita peguam, kita kata ginilah, cik, nanti saya tanya anak saya peguam. Apa dia buat? Tak boleh. Jangan. Sebab akan mengganggu siasatan. Kek Gi dah selesai semua, baru kabarkan anak. Kita pun itulah ramai pakcik-pakcik kawan-kawan kita ni masuk duit dulu, transfer dulu, lepas tu mula menengung. Mat tanya, buat apa ni bang? Buat apa? Kita mula-mula malah cakap ni. Lala mau cakap juga. Dan Mat telefon anak pula ketua polis balai. Telefon anak. Dia kata, ayah kena tipu dah. Berapa ratus ayah masuk? Mak kata, bukan ratus awang 30,000 ayahmu bagi. Jam. Nak buat apa? Okay. So itu tuan-tuan, jangan bagi akaun kita pada orang lain. Okay. Seterusnya, ada orang tanya, Pak Zang, dah macam mana kita nak tahu sama ada akaun kita ni telah disalahguna ataupun tidak? Okay. Tip dia mudah je. Okay. Kita ada pihak Pejabat Bank Negara Malaysia kan? Ada di bandar tu, sebelah mahkamah tu. Okay. Atau kalau kita ada peluang pergi ke Kuala Lumpur, atau ada program-program tertentu yang ada bas bergerak Bank Negara Malaysia, tuan-tuan pergi kat situ, bagi IC number, thumbprint, dia akan keluar apa kita sebut sebagai SIKRIS. SIKRIS ni macam penyata keuangan kita lah, penyata perbankan kita. Maksudnya dalam keterangan itu, dokumen itu, dia akan senaraikan semua akaun bank. Itu yang pertama. Akaun pinjaman, akaun pajak gantung ataupun ar-rahnu. 3 ni. Sedari kita buka bank, buka akaun bank dulu. Kalau kita buka umur 15 tahun sebab dapat beasiswa, okey, ada. Lepas tu kita masuk universiti, dapat PTPTN, dapat beasiswa, ada akaun. Kalau kita buka akaun, maknanya ada senarai tu. Kemudian kita kerja, akaun gaji kita. Kemudian sekarang ni akaun tabung haji. Kemudian apa lagi? Kita buat pinjaman, kereta, rumah, peribadi, nak kahwin. Apa lagi? Semua ada. Kalau kita letak barang kita dekat rahnu pun ada. Maksudnya kat sini, kalau dalam senarai tadi tu ada disenaraikan, contoh kita kata 8 akaun. Tapi kita pun fikir, mana jadi 8? Aku ada akaun ni, akaun ni, akaun ni. Ni akaun gaji, ni akaun pencen, ni akaun gaji, ataupun sekarang ni akaun nak bayar bil lah ke, ini akaun pencen. Hak ni akaun ada 1 akaun dulu, dah tutup lagi. Ini je hak kita ingat. Tapi dalam senarai tu dah 8. Apa kita kena buat? Kita tengok kepada perenggan ataupun kolom seterusnya.
sama ada akaun itu aktif ataupun telah ditutup. Kalau dia tulis aktif, kalau kita ada 3 akaun dan 3-3 aktif ni, alhamdulillah, okey lah. Tapi kalau kita 8 tadi tu aktif, jam. Maksudnya kita tak tahu 5 akaun kita tu. Kita tak tahu gambar, tak nampak gambar. Tak pernah tengok statement, tak pernah dapat. Ada lagi. Kad ATM tak ada, online banking tak ada, tapi ada dan aktif. Kemudian kita tengok last updated, kemas kini terakhir bila. Kalau yang akaun tak aktif, last kita buka tahun 1972 sebab kita kerja. Kemudian kita pencen ataupun kita tukar tempat kerja, kita tutup akaun tu 1976, selamat. Tapi kalau akaun kita buka 76 sampai lah ni ada dan kita tak tahu akaun tu ada, masalah. Next step, kena buat apa? Kita pergi bank tersebut, pergi tutup serta-merta. Pihak bank dia tak akan tanya banyak lah. Kalau dah, sebab kita punya akaun kan, akaun apa, nama kita, IC number kita, lepas tu tanda tangan kita, cap jari kita. So kalau kita nak tutup. Okay, itu yang pertama. Yang pertama kita buat sikris. Kedua, kita pergi tengok yang mana yang kita rasa takut, was-was, pergi tutup. Yang ketiga, kita pergi buat laporan polis untuk cover report. Maksudnya kita nak khabar ke polis, okay, saya ada satu akaun, nama bank, nombor akaun dia, jumlah duit yang ada, kita buka bila dan kita tutup bila. Dan kita khabar ke polis yang kita tak pernah tahu menahu pakai pasal isu ni. Dan tujuan laporan kita dibuat adalah untuk covering kod-kod akaun kita ini telah disalahguna oleh pihak ketiga. Paling tidak. Sebab kalau tak buat tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenalah ditahan di bawah dituduh di bawah sebagai keldai akaun, payah. Peguam pun susah nak buat kerja dia. Kita nak minta mitigasi, nak minta turun kes, turun pertuduhan, nak minta hukuman ringan pun susah. Sebab kita tak buat apa-apa. So itu dia antara perkara yang kita kena buat. Sebab saya rasa laporan sikris itu perlu. Perlu untuk kita tahu kedudukan keuangan kita. Yang seterusnya kita juga boleh tunjuk pada orang rumah kita. Gaji abang banyak ni, tengoklah hutang abang banyak mana. Itu kalau kita nak mempertahankan diri, kan? Kalau kakak-kakak ni pula tahu abang ni nak pasang satu lagi, pertama suruh dia, syaratkan dia buat sikris dulu. Tengok sendiri, kadar ke diri sikit. Nak tambah cawangan tapi hutang banyak. Boleh guna. Dan boleh juga digunakan oleh bakal-bakal mertua ini. Anak kita nak nikah, senyap-senyap khabarkan anak kita, mana calon tunangmu tu, suruh tunang tu buat sikris. Boleh? Menjadi satu syarat. Sebab bukan apa tuan-tuan, bab keuangan ini masalah. Saya tak buat kes syariah, tapi bila kita tengok sahabat-sahabat kita yang buat kes syariah, banyak perceraian, keruntuhan rumah tangga ni disebabkan oleh keuangan. Hutang banyak, kahwin nak kahwin sendiri pun dah minta buat pinjaman 100,000. Lepas tu dengan kerja tak berapa lengkap, tak berapa stabil, masalah. Lepas tu ada juga kadang-kadang umur nampak macam steady kan, 30, 40 kan, nampak steady. Tengoklah sikris dia, hutang macam mana. Hutang yang boleh bayar, hutang yang tak boleh bayar kan. Dia tunjuk je nak ambil hati bakal tok tua, pakai kereta H, tambah pakai kereta P tu kan, nak impress, nak tunjuk. Jadi kita boleh gunakan.
Di samping ada semakan untuk HIV, untuk thalassemia, syarat tambahan kita kabarkan anak kita, minta boyfriendmu, girlfriendmu tu bagi sikris. Mak ayah nak tengok dulu. Boleh? Kan? Bukan apa sajalah kan. Terpulanglah nak buat tu. Tak nak buat. Nak buat macam mana? Okey, jadi itu apa yang nak kita sampaikan berkenaan dengan kedai akaun. Okey, so sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 10 minit begitu. Okey, mungkin ada soalan. Sebab kat sini nampak ada macam soalan juga apa? Saya tengok ni. Sekejap ya. Sambil-sambil tu boleh diajukan soalan. Okey, ini daripada ni. Siapa lagi ni? Bagus, pertama kali saya dapat peluang, maknanya ada live kat sini. Saya ada live juga tapi belakang. KG pegawai saya dia akan cubalah balas. Kan? Lepas habis event ni dalam kereta on the way balik tu saya terpaksa balas lah, tapi kita tak dapat. Mana on the spot tu. Okey, ada soalan? InsyaAllah yang mana boleh jawab tu kita jawab lah. Tak boleh kita simpan. Okey, ada tak soalan? Ya. Ya. Okey, soalan haji kita, bagaimana sekarang ni transaksi menggunakan debit? Kan? Kita serah dia. Pergi kat kaunter serah. Ataupun kita pergi kat depan ni serah, dia bawa masuk dalam. Okey, pertama, kalau untuk payment, okey, tak ada masalah. Dengan syarat kita nampak. Kan? Biasa kan dia pegang satu device dia tu macam telefon tu. Okey, kita nak bayar road tax 45 ya. Tet. Lepas tu keluar resit. Lepas tu dia bagi balik kita. Khalas. Tak ada masalah. Kita nak pakai QR code pun tak ada masalah. Learning je KG nak kena charge pula kan. Pandai-pandailah kena kan. Kita ni sekarang ni, dulu kerajaan duk cadangkan untuk kita cashless, tak bawa dompet kan. Lepas tu nak kena charge. Wallahu alam macam manalah kita nak buat kan. Okey, maksudnya kalau kita serah begitu tak ada masalah. Dengan syarat jangan bagi tadi tu, PIN number tu. Perasan tak kadang-kadang ada setengah kita ni dok mahir guna ATM machine. Kan? Orang kampung kan, ATM machine kadang-kadang padahal boleh dia tukar bahasa Melayu, tapi dia tak tahu macam mana nak tukar bahasa Melayu tu. Dok main bahasa Inggeris je lah. Awang mak tak tahu, tolonglah awang mak nak keluar RM300. Nombor akaun PIN number ada tak? PIN number dia pun bui. Selamat hari raya. Ada. Jangan. Kalau setakat je lah makcik tadi tu dia congok duduk tepi ATM tu kan, kita lepas keluar, awang tolong makcik jak nak keluar RM300 ni, boleh tak? Makcik dah reti, tak apa lah, kita boleh bantu kan. Tapi apa yang berlaku ni, kita duduk kebun, duduk ladang, duduk apa, ladang sawit tu, malah nak keluar, kawan member nak pergi keluar, bagi kat dia, selamat hari raya. Jangan begitu. Akaun bank kita, tanggungjawab kita, dan itu adalah masa depan kita. Tak nak rugi duit, tak nak rugi masa, tak nak malu kena tahan, jangan bagi. Okey, soalan seterusnya. Ada lagi? Okey. 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 Soalan sahabat kita Haji ni, dia kata sekarang ni banyak link-link. Nak minta bantuan itu guna link, anak sekolah link, anak nak minta masuk asrama ada link, segala semua link. Okey, pertama kita tengok link tadi tu, dia ada link yang secured, yang apa kita panggil, yang telah dikawal selia ataupun diketatkan. Okay, kita tengok kalau link kita itu biasa dia akan tulis HTTP double dot, lepas tu so and so, apa dia tulis. Okay, pertama, kalau link yang hanya ada HTTP, jangan klik, sebab laman web itu tidak secure. Maksudnya semua orang boleh buat, semua orang boleh create, sebab tak perlu ada domain, tak perlu ada apa admin punya ini, semua tak perlu ada. Jadi boleh buat.
Okey, kita kena cari yang dia letak HTTPS double dot. Maksudnya dia secure. Ada S, HTTPS. Tapi tak semua juga. Scammer ni cerdik lagi pada kita. Dia buat dah. Contoh kalau kita kata Masjid Al-Muttaqin, laman web kita www ataupun https double dot www.almuttaqin.com.my. Contoh. Okay. Kita hanya bagi maklumat saja. Tapi kalau laman web kita ada buat bantuan. Contoh kita asnaf-asnaf, orang kampung kita nak duit sara hidup, nak buat itu ini, kita letak secure. Maksudnya bila secure, maklumat yang orang isi dalam tu orang lain tak boleh nak akses kecuali pihak-pihak tertentu saja. Pegawai-pegawai masjid saja yang boleh, sebab nak tengok ni betul ke ni, Mak Ngoh ni perlukan berah 3 kampik. Dia seorang je, buat apa 3 kampik? Benda-benda gitu. Tapi ada juga pakar-pakar teknologi ni, dia boleh hack dan dia boleh buat kopi sama je. Lepas tu link. Lepas tu ingat tak dulu istilah dia kita panggil phishing email. Maksudnya dia hantar kita, dia kata arahan daripada pihak bank negara, semua pemilik akaun perlu update akaun masing-masing. Sila klik link di bawah. Macam jahanam kita. Sebab kalau kita tengok mula-mula kita klik memang nampak betul kita bank Pala Rima apa semua, tapi dia clone. So tak boleh. Kalau berkenaan dengan bantuan-bantuan itu secara dalam talian, jangan klik senang-senang. Sebab kita ada ketua kampung, kan? Kita ada JPKK, MPKK ke apa ke. Kalau bantuan, pertama dia akan bagi borang. Kita kenal dia tu siapa. Dia ketua kampung kita. Dia bagi borang. Borang itu kerajaan negeri pula. Ada kena tamprin kenapa. Lepas tu dia sendiri tolong buat kan. Kan JPKK Leni ni, kerja dia bukannya hanya jadi ketua kampung saja gitu je. Kena pergi jumpa mana-mana ibu tunggal, dia kena pergi. Ni kita ada ni kena isi borang ni, tak apa lah kita isikan. Tak ada masalah lah. Tapi ini yang kita tak tahu menahu ni, link masuk kan, macam hari tu kan masuk dalam Telegram cerita, jemputan kahwin kan. Ini siapa-siapa ni, bukan waris aku ni. Tapi kerana kita eager nak tahu jemputan dia tu, kita pump APK tu, laman dia punya macam software tu, download apa ada dalam phone kita, dia clone habis. Lepas tu ada juga tanya, dah mana kita nak pakai smartphone? Boleh pakai, tak ada salah. Tapi kena hati-hati lah. Jangan main link klik belaka. Baca dulu. Okay. So kena hati-hati je. Okay, ada soalan lagi? Mungkin kita ambil satu soalan sebelum kita teruskan kita solat Isyak. Ada soalan? Okey, sikitlah perkongsian Ini pasal legal juga tadi. Kita cerita-cerita bab kedai akaun ni benda kena ni. Pertama tuan-tuan, kena di bawah Seksyen 109. Ini pakatan jahat, subahat. Yang ini walaupun kita kata kita tak buat, kita tak tahu, bukan kita tipu makcik tu. Hak yang tadi tu 3 orang tu kita tak tahu duit masuk. Tapi kerana akaun kita digunakan, makcik 3 orang tadi ni bayar duit 120,000 ke akaun kita, yang ambil duit semua tu scammer, kita dituduh sebagai subahat, tak pasal. Okay. Kemudian kita ada Seksyen 424. Ini biasa, banyak kedai akaun dia akan didakwa di bawah Seksyen 424 Kanun Keseksaan, menyembunyikan harta dengan curang. Hukuman penjara tak kurang 2 tahun, tak lebih 10 tahun, dan juga denda, dan boleh dikenakan sebat. Ini kes-kes mencuri 424 ni biasa 420 punya kesalahan. Kes tipu orang tipu umrah, orang tipu niaga, jual beli kereta. Ada ni beli kereta kena tipu, kereta murah Mercedes
Hak patut harga 120,000, dia kata boleh beli dengan harga 45,000. Beli. Kayak gini jual. Jual boleh dapat, paling tolak 100 pun dapat untung 60. Ada satu kes tu tuan-tuan, bukan sebiji kereta dibeli. Saya ingatkan sebiji, dia jumpa saya macam mana nak dapatkan balik duit ni. Dia kena tipu dengan kawan dia, beli. Tanya berapa biji Pok? 17 biji. 17 biji 480,000. Rugi saja. Sutir pun tak pernah dapat, tak pernah sampai rumah. Maknanya dia kena tipulah. Okey, itu 4. Memang kalau sabit kesalahan, penjara tak kurang 2 tahun. Tak pasal-pasal kita bergraduasi menjadi alumni Pulau Kengga. Okey. Kemudian kita ada Section 41 AMLA. Ini orang paling takut sekali. Sebab kalau silap hari bulan, contohlah akaun gaji kita kena, kan, dan polis atau pihak berkuasa ambil tindakan di bawah AMLA juga, maka akaun gaji kita akan dibekukan. Maksudnya gaji masuk, tak boleh keluar. Masuk sajalah, tak boleh keluar. Ada. Kemudian ada lagi banyak kesalahan-kesalahan. Dan bila melibatkan penjawat awam, yang ini yang saya risau juga. Bukan kita kata orang lain tak penting. Tapi bila penjawat awam, dia melibatkan dia punya jawatan dia, kerjaya dia. Kalau dia disabitkan bersalah, kena denda lebih 1,500 atau penjara, automatik dia akan dapat pencen seria je. Maksudnya pencen habis semua, kerajaan bayar RM1 dan ditamatkan perkhidmatan. Tak pasal tuan-tuan. Betul akaun-akaun kita, tapi dah digunakan gitu, kena pula. Dak pula ada setengah orang tu, buat apa nak lantik peguam? Buat apa nak lawan? Aku di pihak yang benar kan? Aku tak salah. Biar pihak itu merasa menzalimi aku. Tengok Bukan kita kata tak boleh buat gitu, boleh, tapi tak kena lawan kena lawan supaya setidak-tidaknya kalau perlu mengaku, kalau sabit sekalipun, denda tak lebih daripada 1,500. Bayar je lah pada akaun, pada kerjaya jawatan kita dilucutkan. Elok-elok naik pangkat, kena pula tak naik pangkat. Orang lain, kawan-kawan kita lain, semua dah pencen jusa, kita masih lagi 52. Tak cia. So itu kena elak, jangan sampai kena lah. Lepas ni kek gi ramai-ramai pergi semak balik bank. Semak bank, kalau rasa macam pelik, tutup je. Duit yang mana lebih tu ambil Kalau kita buka akaun non syariah, tidak patuh syariah, buat cleansing dulu. Itu nanti tanyalah ustaz-ustaz kita yang pakar muamalat ini, macam mana kita nak buat cleansing, ataupun apa kita panggil cleansing ni untuk menjernihkan duit tu, macam mana, dia ada kaedah dia. So ada lagi soalan sebelum kita tutup ni? 38 dah ni. Saya minta maaf lah ambil masa panjang sikit, tapi saya rasa penting untuk kita tahu, sebab benda ni dia tak kira usia. Selagi kita ada akaun bank, kita terbuka. Kita, orang kata apa, untuk menjadi keldai akaun tu terbuka luas. Jangan tersalah langkah. Macam-macam lah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada rezeki nanti kita sembanglah pula topik-topik lain pula. Skamer Islamik ke, kemudian tajuk-tajuk berkenaan dengan fitnah dalam social media. Ni ada ni geng-geng sama-sama jemaah ni, kan, sama kampung duk maki, duk cakap ni dalam grup-grup ni, duk malukan. Macam mana nak buat? Apa tindakan yang perlu kita buat? Semua nak kena rujuk kes ke mahkamah ke? Ke semua nak guna ke? Nanti kita sembang. Bahana banyak ni. Bab-bab social media ni macam mana terjerumus jadi scam, macam mana nak cerita panjang. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh bincang bab itu juga. Okay, jadi tuan-tuan,
Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada jawatankuasa masjid kerana sudi jemput saya dan tim saya untuk sama-sama kongsi. InsyaAllah yang mana baik itu tuan-tuan jadikanlah panduan, jadikanlah sempadan, sebar-sebarkanlah. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang saya menyampaikan apa taklimat ataupun ceramah saya malam ini tak sampai kehendak apa yang tuan-tuan hajatkan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai manusia. Aku liqauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.